yang G to G sebagainya. Jadi masa lagi dalam tanda kata dia, masa lagi dalam kerangka sistem kapitalis yang kata yang sama lah. Kita kata Islamic banking yang tu kata lebih kurang sama je. Cuma kata okey tak apalah, dia halal. Walaupun masih lagi tidak sepenuhnya masih lagi dalam bentuk agama, tapi at least dia halal. Jadi timbullah orang cakap, kenapa kita pinjaman kita masih bayar mahal ataupun lebih kurang sama dengan pinjaman konvensional. Dan kita secara orang kata apa, apologetic, dia kata tak apalah, mahal sikit tak apa, asalkan halal. So itu je hujah kita yang ada sekarang ni. Dia berterusan macam tu kan. Jadi dari sudut perubahannya secara sistemnya tidak berlaku. Dan kerajaan saya rasa tidak serius kot untuk menukar sistem tu, pasal banyak benda dia kena deal kan, atau negara dan sebagainya kan. Tahu ini pandangan saya lah. Tapi kalau mengambil model yang kapitalis atau bank tadi tu sebagai asal dalam kapitalisme, saya rasa individu mungkin berperanan besar untuk mengubah benda ni, bukannya negara. Wallahualam. Memang sistem ni dah fully entrenched dalam sistem mana-mana negara pun kan. Kita tak boleh nak ubah, melainkan satu revolusi lah. Revolusi di peringkat dunia. Mungkin ada 2012 kemudian hancur dunia dan sebagainya, kita mula baru mungkin berbeza lah kan. So kalau dalam kerangka sekarang ni memang mustahil lah. In fact orang yang cerita pasal Goldina ni, Goldina illegal sebenarnya kan dalam sistem IMF. Gold tak boleh digunakan sebagai currency. So nak buat ke mana ya kan? Tapi individu, private sector ni boleh je buat sebenarnya. Walau macam Fendi cakap tadi, kerajaan mungkin terpaksa abide dengan convention dan sebagainya kan. Tapi private sector tak ada masalah. In fact private sector sebagai contoh dalam konteks Goldina, banyak individu dan private sector dah mulakan gold payment di kalangan mereka. So ada sistem gold gold dan sebagainya. So sistem payment yang menggunakan emas sebagai mata wang. Inilah berlaku. Dan kalau kita tengok yang menjadi masalahnya ialah sistem perbankan yang terlibat dengan money creation dan membawa kepada increase in money supply yang boleh membawa kepada systemic crisis tadi. Tapi kalau dalam konteks yang non-banking, tak ada masalah. Maksudnya kita boleh institusi wakaf umpamanya kan, institusi microfinance umpamanya, yang tidak melibatkan perkara-perkara yang membawa kepada money creation dan sebagainya. So ini banyak boleh diketengahkan. In fact ada je wakaf fund yang didermakan oleh orang kaya ni kan, untuk digunakan sebagai modal dalam skim-skim microfinance untuk membantu orang miskin. So dalam konteks tu tak ada masalah lah. Tapi daripada aspek sistem tu sendiri, dia memang susah. Hanya hukum Tuhan saja yang boleh mengubahnya daripada konteks yang pada pandangan saya. Sebab benda ni sangat sukar sistem tu sendiri. So perkara ni merupakan satu benda yang sangat dahsyat sebenarnya. Sebagai contoh ada satu buku baru keluar, The Confession of Economic Hitman. Dia ni kerja dia pergi ke negara-negara dunia ketiga, pujuk dia orang ini untuk buat projek dan meminjam dengan international bankers, dengan harapan bahawa memang dia orang ni tak boleh bayar balik sebab interest dia dan juga dan akhirnya negara-negara ni terpaksa melepaskan hak-hak terhadap resources dia kepada international bankers ni.
Dan duit yang dia orang gunakan ialah duit-duit petrodollars ni. Dia orang Islam, duit di negara Islam ni. Tahun 1970-an berlaku oil shock. Harga minyak begitu melambung-lambung. Jadi orang Saudi, orang Qatar, orang Kuwait ni kaya. Tapi dengan syarat duit-duit ni semua kena pergi kepada bank-bank international bankers di Amerika dan sebagainya. Jadi diorang ada banyak duit ni. Diorang nak buat apa dengan duit ni? Duit ni kena bayar interest kan. Jadi dia kena bagilah pinjaman. Jadi dalam untuk bagi pinjaman ni, duit banyak, nilai nak diberikan pinjaman pun perlulah banyak. Jadi dia pergilah kepada negara-negara orang Islam sebagainya, entice diorang untuk buat developmental project yang mega project yang diorang rasa memang tak akan boleh bayar balik. Dan corruption juga berlaku. Dia di-enticekan dengan kickback. You buatlah project 1 bilion, I give you back 100 million. Okay. And then projek ni dibina oleh orang-orang daripada barat juga. So dia dapat tiga benda, 4 benda sebenarnya. Yang pertama, dia dapat duit daripada orang Islam ni, daripada deposit yang diorang bawa kepada barat, ya. Yang kedua, dia gunakan duit yang sama juga untuk bagi pinjaman kepada negara-negara dunia ketiga, termasuklah negara Islam. Okay. Yang ketiga, dia charge interest. Okay. Yang keempat, memang dia tahu tidak akan yang keempat, kontrak-kontrak ni semua perlu diberikan kepada diorang punya company juga, American company. Yang kelima, diorang dah tahu dah memang tak boleh bayar balik. Jadi diorang akan confiscate harta-harta negara. Itulah tanah, hak-hak pembalakan, hak-hak cari gali minyak dan sebagainya. Jadi lima benda dia dapat benefit daripada sistem perbankan global yang menyebabkan yang berteraskan kepada fractionalism yang membolehkan mereka ni membuat duit tadi. So itulah sebenarnya penindasan sistem perbankan yang berteraskan kepada riba ni. Begitu dia punya scale dia begitu besar, kadang-kadang kita tak perasan, tapi dia memberikan impak yang besar kepada dunia. Nak tanya Nizam yang mengenai currency union, yang mana EU dah mula sejak tahun 1968 kan, dia buat European Monetary Union. Dan dia buat the same thing lah macam saudara Nizam sebutkan, mana dia pun buat money creation. At the same time, US dominate the world currency. 2/3 of the world currency ni daripada US dollar. Jadi US dah cetak 24 trilion US dollar setakat ni, dan disirculate seluruh dunia. Jadi dia bagi US dollar, Pak Arab bagi komoditi sebenar lah. Dia bagi minyak, kita bagi palm oil. So kita dapat kertas. Then the same game now is played by European Union lah. Dia orang pula bagi euro, kita pula belum nak dapatkan euro sebab nak beli dengan euro. Jadi ada idea pula orang Islam pun patut dia kata kena buat currency union. Buat game yang sama. So macam mana pandangan? Sebab dalam keadaan macam ni sekarang ni, dulu satu US je, sekarang ni dah ada dua. Dah ada European Union pula bagi kertas kan. So maknanya secara tak langsung semua harta daripada negara-negara Islam beralih ke Eropah dan juga ke Barat dengan pertukaran kertas je. Yang mana kita bagi komoditi sebenar, yang dia hanya bagi kertas saja. Dan kita seronok dengan kertas tu, kan? Dan kita seronok pula bertukar kertas tu kan. Jadi tu nak minta penjelasan lah. Jadi cadangan Islam juga patut buat satu kali macam GCC nampak baru ni kan. This is not Islamic or this is more political, political hegemony kan. Okay. So